Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan media yang saya lihat hari ini. PBM bergorak, Seng gantung 12 ahli majlis tertinggi termasuk Zuraida. Dan saya juga mengucapkan terima kasih dan saya ucapkan tahniah kepada calon-calon PKR yang akan bertanding pada PRU ke-15 ini, yang mana telah pun diumum malam tadi. Dan saya lihat calon yang akan bertanding di Parlimen Ampang adalah YB Roziah bagi PKR, dan saya harap beliau dapat memberi saingan yang begitu sengit dan memenangi kursi Ampang kerana itu adalah milik kita PKR. Dan apabila saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Larry Seng sebagai Presiden Parti PBM, yang mana hari ini media mengatakan bahawa beliau menggantungkan 12 ahli majlis tertinggi termasuk Zuraida Kamarudin. Dan satu yang saya nak beritahu dekat Zuraida, kalau kamu kena gantung, kamu tak payah risau. Zuraida lepas ini bersama dengan geng-geng yang digantung, sila gunakan lambang sebelah sini. Lambang ini baik untuk Zuraida. Saya percaya kalau Zuraida pakai lambang ini, ramai pengundi-pengundi Ampang akan bersetuju. Dan lebih baik Zuraida menggunakan lambang di sebelah saya ni. Jadi itu yang saya nak beritahu dekat Zuraida. Sebab itu jangan jadi pengkhianat. Kamu dah mengkhianat parti, yang mana kamu bersekongkol dengan Azmin Ali untuk kamu jatuhkan kepimpinan PKR. Kamu nak letak semua kepimpinan kamu, yang mana hari ini kamu terima balasan dia. Dan saya nak beritahu dekat Zuraida dan geng-geng katak ni, geng-geng yang mengkhianat dalam PKR ni, hari ini apabila nak bertanding, pakailah logo sebelah ni, yang mana rakyat akan kenal. Senang, jangan pening-pening kepala. Jadi apa yang berlaku dalam PBM ni, apabila Datuk Larry Seng menggantung 12 ahli majlis tertinggi ni, saya dah tahu. Sebab kalau kita tahu, tiba-tiba mereka nak lantik Zuraida jadi presiden mereka. Lepas tu mereka nak singkirkan Larry Seng ni. Kita nampak tak permainan mereka. Dalam parti mereka sendiri pun mereka bergaduh. Mereka cuba kumpulkan kroni untuk tumbangkan satu ketua. Jadi ini yang berlaku. Jadi Larry Seng, pada saya, dengar sini Datuk Larry Seng, kamu ambil parti PBM tu kerana kamu masih presiden, di ROS pun nama kamu lagi tercatat, bawa balik Sarawak. Kamu buat parti kamu sendiri. Padan muka Zuraida. Itu dia. Kalau Zuraida berjaya ambil alih presiden, maka dia boleh gubal semua apa yang dalam tu, maka kamu dah pun tersingkir. Maka mereka dengan geng-geng pengkhianat yang sebelum ini berada dalam PKR akan buat masalah lagi. Jadi inilah dia parti PBM yang nak bertanding, yang konon-kononnya cuba lagi nak memohon untuk nak bersama dengan UMNO, maka terima balasan kamu. Saya memang nak nganjing ya hari ini dengan Zuraida. Kamu bertanding di Ampang, kamu tahulah hari ini PKR Ampang, kamu tahulah pengundi-pengundi yang kamu khianat selama ini, yang naikkan nama Zuraida sehingga kan boleh jadi menteri, sehingga boleh dapat datuk, adalah daripada undi bawah yang menyebabkan kamu jadi ahli parlimen. Dan akhirnya kamu pentingkan diri kamu, kamu tidak melihat lagi PKR itulah jentera yang memberikan kamu kemenangan. Jadi kamu keluar dulu, kamu bye-bye Anwar. Lepas ni, selepas saja pengumuman PRU ke-15, kita boleh bye-bye dengan Zuraida. Dan lepas ini juga bolehlah kita tahu apa dia yang Zuraida buat selama ini. Jadi jangan dia main-main dengan politik, yang mana dia rasa dah pun lama sangat dalam politik. Yang mengangkat kamu adalah rakyat. Yang mengangkat kamu adalah akar umbi. Selama ini kamu bermain permainan yang sangat kotor dalam parti, yang mana bahangnya sampai ke Sabah dan Sarawak, itulah yang kamu buat. Kamu jatuhkan orang ni, kamu jatuhkan orang tu untuk kamu berdiri tegak bersama dengan Azmin Ali. YB Azmin Ali pun lepas ini, bekas YB lah, lepas ini pun dia bertembung dengan Amiruddin, yang mana Menteri Besar Selangor. Kita tengok. Jadi itulah, jangan jadi pengkhianat dalam parti kita. Nak keluar baik-baik, keluar selepas berlakunya PRU ataupun pengumuman pembubaran parlimen, tidak apa. Jangan dalam keadaan orang nak membentuk kerajaan, kamu keluar menyusahkan kawan-kawan kamu. Jadi nasib baik perempuan. Kalau lelaki memang tak ada telur lah geng-geng ni. Geng-geng yang gila kuasa, geng-geng yang nak kepentingan pribadi. Jadi saya harap kepada
pemimpin-pemimpin kita di waktu akan datang, jangan amalkan politik seperti ini. Jangan melihat ke arah jawatan, melihat ke arah kita nak kaya raya sendiri, kita nak ngumpul kekayaan, tetapi sebenarnya itu adalah hasil duit rakyat. Kalau nak kaya sangat, buat bisnes. Jangan menyusahkan kawan-kawan yang ada. Jangan menyusahkan rakyat. Rakyat berharap kita menjadi wakil rakyat. Rakyat nak kita membentangkan apa yang permasalahan rakyat di kawasan supaya sampai ke parlimen. Tahu-tahu kamu lompat, akhirnya agenda itu tidak selari dengan apa yang rakyat mahu. Kerana contohnya pengundi di Ampang, rakyat mahu apa yang agenda mereka dibentangkan di parlimen, tiba-tiba kau lompat. Lepas tu kau sibuk dengan jawatan, lepas tu kau sibuk dengan kau punya pangkat, lepas tu kau sibuk dengan nak tubuh parti baru, lepas tu kau nak lompat sana lompat sini lagi. Dia akan menyusahkan rakyat. Rakyat memberi mandat kepada kamu 5 tahun, tidak mudah untuk kita singkirkan. Tetapi melalui apa yang kita lihat hari ini, pun walaupun belum komplit, iaitu RUU Anti Lompat Parti, kita masih lagi perlu melihat ke arah lepas ini. Saya harap kalau Pakatan Harapan menang, perlu kita ubah semula ataupun kita perbaiki RUU Anti Lompat Parti ini, iaitu parti pun lepas ni jangan bagi lompat. Biar ada 4 penjuru, 5 penjuru. Kalau parti contohnya parti UMNO menang 80 kursi, parti PKR menang, parti PH, bukan parti PKR, ya keseluruhan parti UMNO menang 80 kursi. Tetapi dalamnya mereka menggunakan logo Barisan Nasional. Begitu juga dengan PKR, dia menang 70 kursi, tetapi logonya ada logo PH. Keluar saja ataupun PBBM menggunakan bersatu menggunakan logo PBBM, tetapi mereka dapat berapa undi contohnya. Maka tiga parti ini, walaupun di antara 3 parti ini ada 1 yang menang, 2 yang kalah, tapi kalau 2 yang kalah, tim A dan tim C ini mereka menang, mereka kalah, tetapi mereka nak gabung dan akhirnya boleh menang, seperti mana pembentukan kerajaan pengkhianatan yang berlaku selepas PS memerintah ini. Maka kita batalkan tidak boleh juga, kerana kita nak majoriti yang daripada tim B ini tadi. Jadi itu lebih baik agar kita tahu, kerana semakin banyak parti-parti baru yang akan dibuka selepas ini, yang mana juga akan mensusahkan. Apabila mereka masuk saja komponen parti besar, maka mereka selepas PRU ke-15 ataupun selepas PRU ataupun selepas PRN, mereka tidak boleh lagi bergabung. Mereka nak bergabung, masuk awal-awal, daftar dalam ROS, terus on. Tidak boleh lagi selepas PRU cari parti ini, cari parti itu. Itu adalah politik yang diamalkan di Malaysia hari ini. Kita rakyat, saya harap pemimpin-pemimpin kita apabila menang PRU, gubal balik undang-undang itu, akta itu, ataupun keseluruhan fungsinya RUU Anti Lompat Parti ini agar boleh dipakai dan agar dia selari dengan demokrasi negara ini. Kita tidak mau lagi, tim A, tim C menang, kalah, tapi tim B menang. Lepas tu mereka bergabung, akhirnya tim B boleh kalah. Sedangkan rakyat dah bagi mandat kepada tim B. Jadi itu yang saya lihat ke arah pembaikan itu, dan supaya kata-kata politik ini tidak berleluasa. Kenapa RUU Anti Lompat Parti ini dibuat seperti ini? Kerana orang yang buat itu minta undang-undang dari GPS. GPS dia satu komponen yang ada di Sarawak, dia kumpulkan semua parti dalam ni. Lepas tu parti-parti kecil tu yang komponen besarnya PBB. Mereka kumpulkan parti-parti Dayak ni masuk bergabung dengan mereka. Lepas tu mereka nak bergabung dengan Semenanjung, iaitu parti pusat, iaitu seperti parti Barisan Nasional, seperti PS, seperti PN. Dia nak gabung mana-mana parti yang menang. Jadi mereka tidak akan pernah kalah dan mereka tidak pernah merasakan kegagalan. So mereka akan melakukan apa yang mereka suka di dalam pentadbiran mereka. Akhirnya yang susah akan terjadinya rakyat Sarawak. Jadi apa yang perlu kita buat? Kalau ini adalah satu keuntungan kepada parti GPS. Kita tengok PRU ke-15 ini, GPS tak umumkan masuk ikut BN ke, masuk ikut Bersatu ke, masuk ikut PS ke. Jadi kita kena tahu, kita rakyat kena faham bahawa kita perlu tolak. Kerana dia akan bergabung dengan mana-mana parti. Sebab itu RUU Anti Lompat Parti ini perlu digubal ataupun perlu dibuat semula, diteliti semula agar kebaikannya untuk mereformkan sistem negara kita ini, agar penguasa-penguasa politik, kapitalis-kapitalis
elit-elit politik yang rakus menjarah duit negara, yang rakus mencuri, merompak harta negara ini dapat kita hentikan. So, itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.